Baiklah, kita lihat pula apakah sumber akidah. Sebelum ni kita dah mempelajari definisi akidah. Sekarang kita lihat pula sumber akidah. Sumber akidah Islam hanya ada dua sahaja. Saya ulang, sumber akidah Islam hanya ada dua sahaja, iaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Okey, iaitu apa dia? Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran ialah kalam Allah ataupun wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, manakala Al-Hadis ialah segala perkataan, ucapan, tingkah laku dan sifat Rasulullah SAW. Sekarang kita lihat pula di depan kita ni ada apa? Okey, saya nak tunjuk apa ni? Okay, ada gambar ya, gambar sepohon pokok. Baik, akidah ni juga diibaratkan seperti sepohon pokok, yang mana pokok yang ada akar tunjang. Cuba bayangkanlah ya, ni ada akar tunjang yang kuat. Akar tunjang ini merujuk kepada perkara asas ataupun perkara usul, kepercayaan, keyakinan kita kepada Allah SWT. Okey, kemudian ada batang dan dahan-dahannya. Maka batang dan dahan ini pula diibaratkan sebagai syariat, hukum hakam yang diturunkan oleh Allah SWT, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi apa antaranya yang wajib kita laksanakan seperti solat, puasa, zakat, haji. Jadi kita tunaikan segala perintah Allah. Kemudian cantik pula daun-daun yang menghijau. Daun ni ibarat pula seperti amalan-amalan tambahan kita. Mungkin solat sunat kan, perkara-perkara baik yang kita laksanakan, sifat-sifat mahmudah yang kita tunjukkan, mungkin amalan bersedekah kita. Jadi dicantikkan pula, ditambah pula dengan daun-daun ini. Kemudian nampak pula yang merah-merah ni. Apa yang merah ni? Ini adalah buah ataupun hasil daripada pokok yang sihat, yang baik, yang dibaja, yang disiram dengan kekuatan akidah kita tadi, kepercayaan kita kepada Allah SWT. Jadi bila buahnya ini yang ranum ya, yang masak ranum ni diibarat sebagai apa? Akhlak yang baik. Maka bila akar tunjangnya itu, asasnya tadi baik, kemudian kita melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya, maka insya-Allah terpamerlah akhlak yang baik, akhlak yang sejati. Jadi dengan tingkah laku, tutur kata, budi bicara, sebagainya lah ya, daripada asas yang baik tadi, maka insya-Allah hasilnya baik juga ya. Okey. Seterusnya kita lihat pula apa maksud Al-Quran ataupun apa definisi Al-Quran. Maka Al-Quran ialah kalam Allah ataupun firman Allah ataupun kata-kata Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Okey, melalui perantaraan malaikat Jibril. Sebagai apa? Sebagai panduan untuk seluruh umat manusia. Bukan panduan untuk orang Islam saja, tapi untuk seluruh umat manusia, ditulis dalam bahasa Arab dan membacanya dikira ibadah. Okey, membacanya dikira ibadah, iaitu satu huruf itu 10 pahalanya, masya-Allah. Jadi kita kenalah baca Quran ya untuk mendapatkan pahala itu. Satu huruf 10. Senang-senang je kita dapat pahala kan. Kemudian kita lihat di sini ada perkataan mutawatir. Okey, mutawatir. Baik, nanti kita lihat pula apa maksud mutawatir. Maksud mutawatir di situ ialah iaitu berturut-turut atau disebut berderet-deret. Jadi Al-Quran ini Allah turunkan secara berperingkat-peringkat kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan secara sekaligus. Kita kena faham ni. Al-Quran itu tidak diturunkan secara sekaligus kepada Nabi Muhammad. Tidak. Tapi diturunkan secara berperingkat-peringkat. Maka kita kena yakin apa yang Nabi sampaikan itu kepada kita ni, kepada seluruh umat manusia ini, bahawa setiap itu adalah sahih dan benar belaka. Dan tidak ada sebarang penambahan atau sebarang pendustaan dalam ayat suci Al-Quran tersebut. Baiklah. Kenapa pula Al-Quran itu diiktiraf sebagai sumber akidah? Kerana ianya datang daripada Allah SWT. Kemudian yang sebagaimana dah diterangkan tadi, dipindahkan pula secara mutawatir dan ia merupakan jaminan Allah dari sebarang perubahan dan penyelewengan hingga hari
kiamat. Kita lihat pula apa maksudnya al-hadis. Okey, jadi hadis adalah daripada perkataan ataupun kata dasarnya hadatha yang bermaksud baharu, kabar atau berita. Manakala dari segi istilahnya bermaksud segala apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW sama ada percakapan, perbuatan, pengakuan dan sifat Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Kita lihat pula peranan hadis itu sendiri. Yang pertama, hadis menjadi rujukan jika tidak ada nas dalam Al-Quran. Maksudnya, sekiranya tidak ada dalil dalam Al-Quran, maka kita akan rujuk hadis. Okay, contohnya seperti hadis melarang mengawini seseorang yang mempunyai hubungan susuan kerana ia telah menjadi mahram. Jadi kita haram berkahwin dengan orang yang ada hubungan susuan. Contohnya macam ibu kita dulu pernah menyusukan anak orang lain ataupun mungkin ibu kita pernah menyusukan sepupu kita. Baik dengan sepupu kita boleh kahwinkan. Jadi kita kena tengok ni kaitan itu. Sekiranya ada hubungan susuan, maka hukumnya adalah haram. Jadi hadislah yang kita rujuk tentang hukum tersebut. Okey, seterusnya hadis menjadi penghurai ataupun pentafsir kepada ayat-ayat Al-Quran yang umum ataupun mujmal. Contohnya macam perintah solat. Okey, ayat perintah solat dalam Al-Quran itu adalah ayat yang umum. Jadi hadislah yang menjadi rujukan atau hadislah yang menerangkan cara bagaimana untuk kita mendirikan solat. Seperti mana Nabi sebut, sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi Nabi Muhammad ataupun melalui hadis itulah yang menjelaskan ayat Al-Quran yang umum itu tadi. Baik, seterusnya peranan hadis sebagai penguat dan penyokong kepada hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Maksudnya Al-Quran mengharamkan tentang persaksian palsu. Kemudian datang hadis Rasulullah SAW mengukuhkan lagi ayat tersebut tentang persaksian palsu. Seterusnya hadis mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Contohnya dalam bab harta pusaka. Al-Quran sebenarnya tidak menjelaskan syarat-syarat anak untuk mewarisi pusaka itu, harta pusaka itu. Tapi datang hadis kemudiannya menjelaskan antara lain yang disebut harta boleh dipusakai dengan syarat tidak berbeza agama dengan pemilik harta dan pembunuh pula tidak boleh mempusakai harta orang yang dibunuh. Jadi hadislah yang mengkhususkan hukum-hukum Al-Quran yang umum itu. Seterusnya, hadis juga berperanan sebagai mentakyidkan ayat Al-Quran yang bersifat mutlak. Contohnya, dalam Al-Quran secara mutlaknya, secara jelasnya mengharamkan kita untuk makan bangkai dan darah. Okay? Tetapi datang hadis yang mana kebenaran tentang memakan bangkai ataupun darah ini disebut apa? Bangkai itu disebut sebagai contohnya bangkai ikan, belalang. Kita sebut bangkai kan? Ikan tu kita sebut bangkai. Kita tak sembelih ikan. Kita siang ikan jadi dia dikategorikan sebagai bangkai. Dan belalang. Kemudian darah tu pula dikategorikan contohnya seperti hati dan limpa. Maka kita bolehlah makan hati dan limpa. Maka itu yang dia kata kan kita nampak macam merah pekat kan. Jadi dia macam kategori darah jadi bolehlah makan. Secara kesimpulannya Al-Quran mengharamkan bangkai dan darah secara mutlak, tetapi hadis mentakyidkan, menjelaskan lagi iaitu dua bangkai dan dua darah yang halal dimakan itu ialah bangkai ikan dan belalang, dan jenis darah itu ialah hati dan limpa. Seterusnya, kita lihat pula apakah peranan akal dalam menetapkan akidah. So, apa fungsi akal kita kan? Jadi, akal ni sebagainya dia hanya alat saja. Alat untuk memahami apakah akidah itu yang sebenarnya. Kita dah belajar dah kan apa maksud akidah itu, definisi akidah. Jadi, akal ni hanya sebagai alat ataupun sebagai perantara sahaja untuk kita faham apa dia akidah itu. Kemudian akal ini akan menyokong atau akan mengukuhkan bila kita fikir kan, tadi kita dah fikir kan, jadi kita akal ni peranan hanya untuk sokong dan kukuhkan bahawa benarlah dalil Al-Quran itu dan hadis itu yang benar-benar sahih.
Yang benar-benar yang perlu kita yakini, tidak ada sumber yang lain selain daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang ketiga, akal ni menjadi saksi tetapi ia bukan menghakimi isu-isu yang berkaitan dengan akidah ini. Jadi tiga-tiga ni dia ada kait rapat. Okey. Dan seterusnya, diingatkan ya, jangan kita ikut pula kelompok ataupun golongan yang sesat yang diutamakan akal ni sebagai penetap akidah. Yang mengatasi pula dalil Al-Quran tadi ataupun hadis tadi. Itu salah. Yang ini dah masuk dalam golongan yang sesat. Baik, minta kita jauhi daripada perbuatan ini. Baiklah, seterusnya yang terakhir, garis panduan penggunaan akal dalam isu-isu akidah ini seperti mana yang saya dah jelaskan tadi. Jadi kita buatlah penelitian dan kajian yang mendalam berdasarkan dalil dan hujah akal sebagai wasilah untuk menyokong dan memantapkan akidah Islam yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian matlamat utama penggunaan hujah akal adalah untuk mempertahankan akidah dan juga bagi menolak sebarang keraguan dan perkara yang samar-samar ya dari segala aliran dan fahaman yang bertentangan dengan akidah Islam. Sekian saja daripada saya. Itu saja. Assalamualaikum.